untuk memperuntukkan kuasa semakan semula terhadap hukuman yang telah dikenakan kepada 1,020 orang bantuan akhir dan sepanjang hayat, susulan pemasuhan hukuman mati mandatory dan hukuman penjara sepanjang hayat. Selain itu, pindaan turut dibuat berkenaan dengan kesalahan mengendap dengan izin, stalking, di bawah kanun kesiksaan dan kanun tata cara jenayah. Pada masa sama, kerajaan juga pada tahun ini telah melalui Akta Kanun Kesiksaan Pindaan Nombor 2 2023 telah memasukkan Seksyen 39 Kanun Kesiksaan yang menjenayahkan cubaan membunuh diri. Selaras dengan dasar peluang kedua, Kerajaan Perpaduan juga telah meminda Akta Insolvency 1967 antara lain bagi membantu pelepasan bankrupt secara automatik dalam tempoh masa 3 hingga 5 tahun dari tarikh individu bankrupt menyerahkan pernyataan hal ehwalnya. Selain itu, peraturan-peraturan bantuan guaman, fee dan sumbangan 27 turut dipinda untuk meningkatkan hak kelayakan rakyat yang boleh menerima bantuan guaman. Pindaan-pindaan ini adalah manifestasi komitmen dan kesungguhan Kerajaan Perpaduan yang sentiasa prihatin akan kesejahteraan rakyat. Seterusnya, atas dasar Kerajaan Perpaduan untuk memartabatkan prinsip integriti, accountability dan ketulusan pentadbiran, laporan tahunan Suhakam 2020 telah diusulkan untuk dibahaskan di Parlimen dan laporan Ketua Audit Negara 2021 siri 2 juga telah dibahaskan di Parlimen. Kerajaan Perpaduan juga telah membentangkan rang Undang-Undang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Pindaan 2023 antara lain untuk memperkasa fungsi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam yang mana telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 29 November 2023 dan rang Undang-Undang Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023 telah dibaca di Dewan Rakyat buat kali yang pertama dan bacaan kali kedua dan ketiga dijangkakan akan dibuat dalam mesyuarat Parlimen yang akan datang. Usaha-usaha ini menunjukkan bahawa Kerajaan Perpaduan masih dan sedang giat mengatur dan mengorak pelbagai langkah ke arah reformasi perundangan yang lain yang dilaksanakan berfasa bertunjangkan pada konsep kesediaan menerima perubahan dengan mengambil kira saranan lapisan masyarakat dalam mencorak masa hadapan Malaysia menjadi ilham kepada Kerajaan Madani dan pada tahun 2024 panjang lagi Menteri pada tahun 2024 insya-Allah tahun depan pelbagai lagi perancangan untuk reformasi institusi yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua. Soalan tambahan. YB Nuing dulu. Okey. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Terima kasih YB Menteri atas jawapan. Berkenaan dengan pelantikan jawatan yang penting untuk negara seperti Ketua Polis Negara, Peguam Negara dan Pesuruhjaya SPRM akan dibuat melalui Parliamentary Select Committee sebelum diperkenan kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Adakah reformasi ini akan dilaksanakan di masa terdekat dan adakah kuasa pendakwa rakyat akan diasingkan daripada Peguam Negara dan agaknya bila akan dilaksanakan? Sekian, terima kasih. YB Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Soalan Senator tu sangat menarik sebab itulah soalan yang selalu ditanya berulang kali oleh semua orang. Dan saya dah berulang kali Tuan Yang Dipertua dah terangkan. Pertama sekali, semua reformasi institusi yang begitu dilihat sebagai begitu substansif seperti contohnya pemisahan program negara memerlukan pindaan perlembagaan. Memerlukan 148 Dewan Undangan Rakyat ke atas. Satu. Keduanya, bila bercakap tentang pelantikan-pelantikan tertentu dalam jawatan-jawatan tertentu, memang juga pindaan perlembagaan diperlukan. Jadi apa yang berlaku sekarang, contohnya dengan izin Parliament Services Act, dengan izinnya pemisahan kuasa pendakwaan peguam negara dan sebagainya, telah dibawa ke Kabinet dengan kertas Kabinet untuk diperbincangkan di peringkat dasar. Dan kemudian dalam proses membawa pada peringkat dasar, ramai timbang taruhnya iaitu stakeholders dengan izin Tuan Yang Dipertua akan memberikan pendapat dan pandangan. Kemudian bahagian undang-undang akan memberikan pendapat dan pandangan dan kemudian pelbagai NGO dan CSO akan memberikan pendapat dan pandangan. Dan apabila ia tiba ke Dewan Rakyat,
Parliamentary Select Committee PSA. Contohnya dalam pemisahan peguam negara, kita mempunyai PSSC dalam aspek hak asasi dan juga isu perlembagaan akan memberikan pendapat mereka. Dan contohnya di segi pemisahan AG, kuasa AG sebagai contoh, kita telah memaklumkan kepada Dewan Rakyat bahawa kita akan kembali ke Dewan Rakyat dengan pindaannya setelah kita membuatkan satu kajian menyeluruh, kajian empirikal dalam negara-negara lain. Saya dah sebut dalam Dewan ini, kalau saya tak salah ingatan saya, bahawa masalah yang paling besarnya ialah bentuk-bentuk negara yang telah membuatkan perubahan yang sama, ada yang dah patah balik. Keduanya, kita perlu juga mengkaji sebab di Malaysia kita mempunyai pelbagai undang-undang, dan yang paling penting juga, Panjang lagi. sekejap lagi, sikit nak terangkan, ialah kuasa peguam negara seperti di Sabah dan Sarawak sebagai contoh. Jadi sebenarnya saya nak memberikan contoh pemisahan analoginya sebab prosesnya panjang. Dan akhir sekali, Tuan Yang di-Pertua, kalau izin, selagilah kerajaan kita sentiasa dinodai dengan ancaman nak digugurkan, macam mana kita nak sampai 148? Kita dah dapat 148. Tapi sentiasa dikata besok tukar kerajaan, lusa tukar kerajaan, semalam tukar kerajaan. Sebab reformasi institusi yang kita bercakap ini memerlukan pindaan perlembagaan dulu. Dan pindaan perlembagaan tidak akan didapati kalau kerajaan tidak stabil. Jadi saya nak terangkan di sini, biarlah kerajaan selesaikan sehingga PRU ke-16 supaya reformasi ini dapat kita selesaikan dalam jangka masa 4 tahun akan datang, sebelum tahun pilihan raya yang akan datang, insya-Allah PRU ke-16. Kemudian putuslah oleh rakyat sama ada blok kerajaan yang mana yang akan memimpin. Tetapi bagi peluang untuk kami menjalankan tugas. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Razali. Terima kasih, Tuan Yang Ketua. Kita dah tak petikai lagi 148, 151 lah sekarang. Jadi soalan tambahan saya satu je, pendek je. Benarkah akta hasutan telah dipinda pada tahun 2015 hanya terkait kepada 3R sahaja? Terima kasih. Lebih Menteri. Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya kalau kita tengok akta hasutan tu, ia memang dilihat sebagai jenayah untuk menghasut. Ia perlu dibaca dengan pelbagai akta-akta seterusnya, dan antara punca kuasa selain pada akta hasutan ialah kanun kesiksaan. Dalam perkara 3R ini, ia tertakluk kepada aspek hasutan yang telah berlaku. Dan saya sebagai seorang peguam dan ramai di sini pun memahami bahawa antara cabaran yang paling utama ialah dua faktor, iaitu actor serious dan man serious. Dua, niat dan pelaku. Di segi politiknya, saya berani berkata di sini bahawa kerajaan hari ini taklah sezalim mempunyai undang-undang ISA seperti dulu. Yang mana semua bercakap politik, semua masuk penjara, baru dibicarakan. Hari ini kita masih tiada undang-undang ISA, General Security Act. Maknanya, akta hasutan tu yang masih hidup pada hari ini ialah satu undang-undang yang melihat tentang pelaku mana-mana pihak dengan niat untuk menghasut, yang menyentuh kepada pelbagai elemen hasutan. Tak semestinya 3R saja. Terima kasih. Saya Soalan tambahan. Saya jemput Datuk Seri Velpari, anak lelaki Tun Sembilan Belu. Bagi peluang orang lain lagi. Terima kasih, Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Lebih Menteri. Terima kasih, Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih, Yang Berhormat Senator Velpari. Selaras dengan konsep keluarga madani, kerajaan amat menitik beratkan kesejahteraan inklusif masyarakat India serta kaum minoriti yang lain agar mereka tidak terpinggir daripada arus pembangunan perdana negara. Justru kerajaan madani telah mengadakan pelbagai sesi libat urus dengan wakil-wakil komuniti India untuk mengenal pasti masalah sosioekonomi yang utama yang sedang dihadapi, terutamanya semasa penyediaan bajet ataupun belanjawan 2024. Sesi-sesi libat urus ini juga menjadi medan untuk mendapatkan buah fikiran daripada pemimpin-pemimpin muda, tokoh dalam masyarakat India serta mendengar suara rakyat secara amnya. Antara langkah-langkah yang telah dimasukkan dalam belanjawan 2024 untuk masyarakat India khususnya adalah seperti berikut. Pertama, kerajaan menerusi agensi Tekun Nasional telah memperuntukkan 30 juta untuk pembiayaan perniagaan bagi memperkasa usahawan mikro dan peniaga kecil khususnya bagi masyarakat India.
Skim pembangunan usahawan masyarakat India ini akan menggalakkan penyertaan masyarakat India menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan nilai maksimum setiap pembiayaan di bawah skim ini adalah sebanyak RM100,000 dengan tempoh pembiayaan maksimal selama 10 tahun. Keduanya, kerajaan juga telah memperuntukkan RM100 juta dalam belanjawan 2024 menerusi Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia ataupun MITRA. Pada tahun 2023, beberapa program sosioekonomi telah dijalankan oleh unit ini yang secara langsung telah memberikan impak kepada masyarakat India. Antaranya, 1. Subsidi bantuan pengajian ijazah sarjana muda bagi pelajar India B40 di Universiti Awam. Sebanyak 20 juta dalam bentuk biasiswa telah diberikan kepada siswaza daripada kalangan masyarakat India dan biasiswa ini berjumlah RM2,000 setiap seorang dan diberi secara one-off dan telah memanfaatkan kira-kira 10,000 orang pelajar B40. Subsidi kepada pelajar India ini merupakan tambahan kepada bantuan umum kerajaan sedia ada untuk semua kaum. Keduanya, di bawah mitra juga program subsidi pendidikan awal tadika swasta. Sejumlah RM10.8 juta telah diagihkan untuk 167 buah tadika di seluruh negara yang berdaftar dengan KPM dengan pemberian subsidi RM200 sebulan merangkumi yuran tadika dan sarapan pagi untuk lebih kurang 4,400 kanak-kanak komuniti India daripada golongan B40. Ketiganya, di bawah belanjawan, kerajaan telah memberikan komitmen sebanyak RM1 bilion untuk menyelenggara semua jenis sekolah aliran kebangsaan, agama, Tamil, Cina dan sekolah pendidikan khas dengan memberi tumpuan kepada keperluan keluarga autisma. Sekolah aliran Tamil di Malaysia dijangka akan memperoleh manfaat melalui langkah yang diumumkan. Keempat, kerajaan juga akan memperluaskan inisiatif penyelenggaraan Rumah Ibadat Bukan Islam RIBI yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia dengan peruntukan sebanyak 50 juta bagi kerja-kerja membaik pulih dan menyelenggara Rumah Ibadat Bukan Islam. Dan peruntukan ini dijangka juga akan memberi manfaat kepada kaum India dan rumah-rumah ibadat Hindu di seluruh Malaysia. Kerajaan akan terus berusaha untuk meringankan kos sara hidup rakyat khususnya golongan B40 dan M40 tanpa mengira kaum. Menerusi sumbangan tunai ramah STR, kerajaan telah memperuntukkan 10 bilion bagi belanjawan 2024 iaitu tambahan 2 bilion berbanding tahun ini dan akan membabitkan lebih kurang 9 juta penerima di Malaysia. Dan kita akan memperluaskan sumbangan asas ramah ataupun SARA kepada 700,000 penerima STR bagi membeli keperluan asas. Keperluan asas di kedai-kedai runcit. Jadi pakej-pakej ini semestinya akan dinikmati oleh semua golongan masyarakat Malaysia termasuklah kaum India khususnya daripada golongan B40 dan M40. Sekian, terima kasih. Datuk Velpari. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Yang Berhormat, selain daripada 100 juta yang diberikan kepada mitra dan 30 juta yang diberikan kepada tukun untuk masyarakat India seperti bajet, apakah grant ataupun peluang ekonomi yang diberikan oleh kerajaan untuk memastikan kerajaan India tidak lagi menjadi masyarakat yang termiskin di Malaysia di dalam agenda pembangunan madani? Dan bolehkah kerajaan menyediakan kuota untuk ahli perniagaan berbangsa India dalam tender-tender kerajaan supaya lebih ramai ahli perniagaan India diberi peluang untuk maju ke hadapan? Terima kasih. Habib Menteri. Secara amnya pada tahun ini, terutamanya dalam belanjawan 2023 dan 2024, pada tahun 2023 sebanyak 40 bilion telah diperuntukkan untuk pembangunan SME dan pada tahun 2024 tahun depan pula sebanyak 44 bilion akan diperuntukkan untuk memperkasakan SME di Malaysia termasuk SME milikan masyarakat India di Malaysia ini. Jadi kerajaan memang mempunyai pelbagai program kepada untuk rakyat Malaysia terutamanya dari segi pembangunan ekonomi dan saya rasa program-program dan dasar-dasar ini juga telah memberi manfaat selain daripada apa yang saya katakan tadi khusus kepada kaum India, tapi program-program secara amnya juga memberi manfaat kepada kaum India di Malaysia. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Ada Dr. Lim Kaswaran. Terima kasih Datuk Seri Dipertua. Soalan saya, adakah peruntukan untuk komuniti India selaras dengan Malaysian Indian Blueprint
dan sama ada dokumen ini masih relevan untuk kerajaan atau akan ada hala tuju yang baru untuk kaum India? Lebih Menteri. Sebenarnya saya rasa itu bukan di bawah bidang kuasa Kementerian Kewangan, jadi saya tidak dapat menjawab soalan tersebut. Terima kasih. Ada lagi soalan tambahan? YB. Terima kasih, Datuk Seri Yang Ketua. Saya ingin bertanya mengenai dana mitra 100 juta itu. Saya melihat banyak pengumuman yang mengatakan 100 juta itu sudah habis dibelanjakan. Apakah jumlah sebenar yang telah dibelanjakan pada tahun 2023? Adakah mitra sempat menghabiskan 100 juta tersebut atau kurang daripada jumlah tersebut? Terima kasih. YB Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Senator, Tuan Yang Di-Pertua. Sebenarnya kalau daripada statistik yang kita ada, wang ataupun peruntukan kepada mitra tidak sempat dihabiskan pada tahun-tahun sebelum ini. Ya. Contohnya pada tahun 2021, peratus perbelanjaan sebenar hanya lebih kurang 65.8%. Tahun 2022 hanya lebih kurang 62.8%. Tahun ini, saya ada maklumat setakat bulan November, kita telah membelanjakan lebih kurang 62 juta ataupun lebih kurang 62%. Jadi belum habis lagi, sempat lagi untuk bulan Disember. Kita harap ia akan dimanfaatkan secara sepenuhnya untuk tahun 2023. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya jemput YB Tuan Surandi bin Saad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan pagi dengan mentega. Soalan saya nombor 3. YB Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Di-Pertua, pertamanya saya ingin ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Senator kerana telah memberikan keprihatinan yang cukup baik terhadap program KBDR ini. Tuan Yang Di-Pertua, program khidmat bantu di rumah ataupun KBDR merupakan perkhidmatan yang bercorak penjangkauan sosial ataupun social outreach di mana sukarelawan memberikan khidmat sokongan sosial kepada warga emas dan juga orang kurang upaya OKU, terutamanya bagi mereka yang tinggal bersendirian. Kadar sagu hati kepada petugas program KBDR telah dinaikkan sebenarnya pada tahun 2021 daripada RM150 kepada RM400 sebulan, Tuan Yang Di-Pertua. Dan oleh yang demikian, Jabatan Kebajikan Masyarakat akan mengekalkan kadar allowance tersebut kepada sukarelawan KBDR. Sehingga November 2023, terdapat seramai 2,295 orang sukarelawan KBDR yang sedang memberikan perkhidmatan di seluruh negara yang memberi manfaat kepada 6,698 orang warga emas dan juga 1,998 orang kelainan upaya. Terima kasih, Tuan Yang Di-Pertua. Soalan tambahan. Soalan tambahan saya, adakah pihak kementerian akan meneruskan program khidmat masyarakat ini sehingga Malaysia mencapai status negara tua pada tahun 2030 nanti? Jika ya, apakah langkah-langkah proaktif untuk penambahbaikan bagi program yang akan dilaksanakan nanti? Sekian. Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, pertamanya saya ingin memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia bahawa pihak kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat akan meneruskan pelaksanaan program KBDR ini yang merupakan salah satu program perkhidmatan bercorak penjangkauan sosial yang saya sebutkan tadi. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia juga, pada bajet 2024, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 19 juta untuk program ini. Dan antara penambahbaikan yang telah dirancang ke hadapan untuk memastikan keberkesanan KBDR, pertamanya adalah pemurnian garis panduan khidmat bantu di rumah pindaan tahun 2021, di mana melalui hasil kajian penilaian outcome itu nanti, penemuan audit dan naziran serta pelaksanaan bengkel-bengkel dan juga kursus-kursus yang akan diambil kira bagi tujuan pemurnian garis panduan dan juga pelaksanaan program KBDR pada masa akan datang. Dan yang keduanya, kita ada satu
sistem My Corporate Care, MyCC, yang melibatkan submodul sukarelawan KBDR yang juga akan memberikan nilai tambah kepada pengurusan program KBDR itu sendiri. Dan yang ketiganya adalah satu kajian penilaian outcome ataupun KPO, program khidmat bantu di rumah, yang sedang dilaksanakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi menilai keberkesanan program melibatkan klien-klien, sukarelawan KBDR serta pegawai-pegawai JKM. Melalui kajian itu nanti diharapkan dapat memberi nilai tambah kepada pemerkasaan dan pemberdayaan program KBDR ini nanti. Tuan Yang Ketua, terima kasih. Soalan tambahan. Babi. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Setakat ini terdapat 161 pusat aktiviti warga emas iaitu PAWI di kawasan 146 kawasan berbanding 222 parlimen di seluruh negara. Bilakah kerajaan akan memastikan sekurang-kurangnya terdapat satu PAWI bagi setiap kawasan parlimen memenangkan jumlah warga emas dalam negara ini kian meningkat? Sekian, terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Senator, sebenarnya pertanyaan ini terkeluar daripada soalan asal, walau bagaimanapun saya jawab. InsyaAllah di peringkat kementerian kita telah pun memutuskan bahawa PAWI akan diadakan bukan saja mengikut jumlah parlimen, sekarang ada 161, tapi akan diwujudkan mengikut keperluan-keperluan parlimen itu nanti. Maknanya bukan satu parlimen satu PAWI, tapi akan diwujudkan berdasarkan kepada keperluan dan jumlah warga emas yang ada di situ yang memerlukan pusat aktiviti warga emas. Tuan Yang Di-Pertua, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Datuk Haji Aziz bin Arifin. Datuk Seri Yang Di-Pertua, soalan saya nombor 4. Babi Menteri. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Haji Aziz Arifin. Datuk Yang Di-Pertua, saya mohon izin untuk menjawab secara bersekali soalan daripada Yang Berhormat Datuk Dr. Nelson Raghunathan bertarikh 5 Disember 2023 dan soalan daripada Yang Berhormat Datuk Haji Mustafa bin Musa bertarikh 13 Disember 2023 kerana menyentuh isu yang sama dan berkaitan. Boleh. Kementerian Pendidikan Tinggi sentiasa komited dan proaktif dalam menarik minat pelajar antarabangsa ke Malaysia serta menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan serantau. Berhubung perkara ini, status pencapaian kerajaan dalam menarik minat pelajar asing bagi mengikuti kursus-kursus di Universiti Awam UA dan IPTA, Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS, adalah seperti berikut. Pertama, setakat bulan Oktober tahun ini, terdapat peningkatan permohonan pelajar antarabangsa ke Malaysia sebanyak 5% berbanding tahun 2022. Kedua, sehingga Jun 2023 terdapat seramai 104,315 pelajar antarabangsa di Malaysia, iaitu 43,952 di Universiti Awam dan 60,363 di IPTS yang sedang mengikuti pengajian dalam pelbagai bidang dan peringkat. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Pendidikan Tinggi sedang membangunkan dasar dan pelan tindakan pengantarbangsaan pendidikan tinggi 2023-2030 yang dijangka selesai pada penghujung tahun ini. Kajian pembangunan dasar pengantarbangsaan pendidikan tinggi Malaysia ini adalah selaras dengan matlamat lonjakan 8 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025 pendidikan tinggi yang menggariskan strategi utama untuk meningkatkan jenama pendidikan tinggi negara dan menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan tinggi bertaraf global. Berhubung status pencapaian bagi menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan serantau pula, pertama, KPT telah mempunyai 12 buah pejabat education Malaysia luar negara, iaitu di Australia, Beijing, Chicago, Dubai, Ho Chi Minh, Indonesia, Jordan, London, Los Angeles, Mesir, New Zealand dan Washington. Kedua, KPT telah menubuhkan Education Malaysia Global Services EMGS, iaitu sebuah syarikat berhad menurut jaminan di bawah bidang kuasa KPT pada tahun 2013. EMGS bertanggungjawab mempromosi jenama Education Malaysia di peringkat global dan sebagai pusat sehenti bagi menguruskan kemusukan pelajar antarabangsa, iaitu dalam aspek pengurusan permohonan visa pelajar bagi pelajar antarabangsa yang telah mendapat tawaran mengikuti kursus-kursus di IPTA dan IPTS.
Ketiga, KPT telah melaksanakan program Meet and Greet with International Students di Malaysia bagi menyantuni pelajar antarabangsa dan meningkatkan persepsi positif pelajar terhadap pengurusan KPT serta mengekalkan pengalaman baik sepanjang tempoh keberadaan dalam mereka di Malaysia. Keempat, sehingga Jun 2023, sebanyak 1,635 rekod kerjasama dicatatkan bagi Universiti Awam dengan 76 buah negara melalui pelbagai jenis perjanjian seperti Memorandum of Understanding dan Memorandum of Agreement sebagai tanda kesepakatan dan komitmen untuk terus giat mengantarabangsakan pendidikan tinggi negara. Kelima, EMGS dan pejabat Education Malaysia luar negara telah menjalankan pelbagai usaha pemasaran dan promosi pendidikan tinggi yang berterusan di peringkat global, termasuklah penglibatan dalam pameran pendidikan antarabangsa, promosi dalam talian dan kerjasama dengan agensi promosi pendidikan tinggi luar negara. Keenam, melaksanakan beberapa inisiatif kemudahan prosedur urusan kemasukan pelajar antarabangsa KIPT Malaysia bersama-sama dengan rakan strategik berkaitan. Ketujuh, melaksanakan inisiatif Pelan Tindakan Nasional. Panjang lagi. Minta sikit lagi. Boleh. National Higher Education Review Committee NLC yang akan menambah baik dan memudah cara prosedur kemasukan pelajar antarabangsa di Malaysia. Kementerian Pendidikan Tinggi melalui MQA juga telah membangunkan dokumen jaminan kualiti dan kerangka kelayakan Malaysian iaitu Malaysian Qualification Framework MQF sebagai rujukan piawaian dan panduan kepada IPT. Selain itu, ia turut ditandak aras kepada amalan baik antarabangsa dan memastikan setiap dokumen jaminan kualiti MQA yang menjadi panduan kepada IPT dan kurikulum diumumkan adalah seiring dengan perkembangan semasa serta menepati kehendak institusi tempatan dan antarabangsa. Bagi pendek sikit. Berhubung perkara ini juga, pengajian di Malaysia turut mengamalkan beberapa ciri flexibility yang membolehkan pelajar menamatkan tempoh pengajian yang lebih singkat. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Datuk Aziz. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Dalam usaha untuk memastikan Malaysia sentiasa menjadi pilihan utama kepada pelajar asing bagi melanjutkan pengajian mereka, adakah terdapat sebarang kaedah yang diguna pakai dalam menerap nilai kepelbagaian dan perpaduan unit rakyat Malaysia terhadap para pelajar tersebut yang akan hadir mengikuti kursus? Bagi Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih yang berhormat Senator. Ada terdapat sebab kaedah bagi kita bagi menarik minat pelajar antarabangsa datang pelajar ke Malaysia ini, kita memang ada pendekatan-pendekatan dan kaedah yang kita gunakan sebagai memperkenalkan juga budaya kita. Termasuklah cara kita dari segi bahasa contoh. Kita juga galakkan mereka untuk belajar. Ini menjadi yang paling penting kalau kita nak cerita tentang budaya ini, dia kena tahu dulu bahasa kita. Makanya antara juga keperluan yang kita letakkan ialah supaya pelajar-pelajar antarabangsa ini belajar tentang bahasa Malaysia, dan kita letakkan sebagai antara jugalah yang kita galakkan untuk mereka mengambil tambahan ilmu mereka dengan belajar dari segi bahasa. Ini akan terus menarik minat mereka juga ke arah didedahkan kepada budaya ini. Yang mana tentunya dalam sistem pembelajaran negara kita ini, kita ada cara-cara budaya yang kita gunakan. Terutamanya dari segi mungkin kepelbagaian bangsa yang ada. Mereka tentu melihat mahasiswa dan mahasiswa yang datang belajar di universiti kita ini daripada pelajar tempatan, tetapi daripada latar belakang berbeza-beza. Terutamanya dari segi bahasa dia ataupun kebudayaan ini. Dan ini juga antara yang mereka akan dapat pelajari. Selain daripada kita dedahkan mereka dengan program yang kita panggil juga edutourism ini. Bagi ada pelajar-pelajar yang terbangsa yang minat, datang boleh secara singkat 6 bulan ke sebulan ke apa untuk mengetahui tentang apa yang ada, sosial budaya yang ada di negara kita ini sebagai cara menarik untuk mereka mengenali budaya kita. Terima kasih. Soalan tambahan. Datuk Dominic, dia bangun tadi. Terima kasih Yang di-Pertua. Masih menyentuh kepada IPTA. Soalan saya ialah semasa kita penawaran pelajar antarabangsa itu, adakah kementerian kompromi kepada pelajar tempatan
terutamanya bagi program-program yang kritikal, program-program yang teknikal. Mohon jelas mekanisme yang sedang dalam praktis dan aturan Malaysian First dalam perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Senator Dominic atas soalan. Saya nak cakap macam ni lah. Di Malaysia ini kita ada sistem, terutama dalam pengambilan pelajar untuk masuk universiti tempatan ke, ya, terutamanya we have UPU. Ini terbuka untuk anak tempatan kita, warga negara daripada berbilang bangsa, fahaman agama. We open it. That is how we protect our interests. When come to masalah kita apa pula berhubung kait dengan pengambilan pelajar antarabangsa, it doesn't affect kita punya local students ini. Dia tidak langsung mengganggu, tak ada hubung kait langsung. Ini cuma satu program menarik. Ini ada satu balik antarabangsa ini cara kaedah lain untuk meletakkan status universiti kita ini sebagai sebuah universiti yang bertaraf antarabangsa. Caranya kita menarik pelajar ambil kursus di sini atau mengambil program-program ini sama ada secara singkat atau apa untuk tujuan supaya ada standard itu pada universiti kita di negara itu. Mohon mencela, boleh? Tak boleh cala. Tak boleh mencela. Ini soalan tambahan lah. Soalan tambahan. Tadi Datuk Kisah Badas bangun, jadi saya rasa bagi kata Kisah Badas dulu. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya ialah, apakah skop kolaborasi yang akan dilaksanakan secara government to government dengan mana-mana negara luar ke arah mewujudkan sistem pertukaran pelajar tempatan dengan pelajar luar dalam jurusan-jurusan tumpuan global seperti artificial intelligence, dan apakah pendekatan kementerian bagi mewujudkan mekanisme pembiayaan pendidikan antarabangsa dengan matlamat untuk mengalahkan kemasukan pelajar cemerlang dari negara-negara luar ke mana-mana IPTA tempatan. Sekian. Terima kasih. Cara kita ini terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat Senator atas soalan itu. Kita kolaborasi dengan antarabangsa ini kita melalui beberapa kaedah, antaranya seperti yang saya sebut awal tadi, kita adakan memorandum of understanding, kita adakan memorandum of agreement. Ini semua ialah cara-cara kita untuk kita mengadakan hubungan dengan negara luar. Dalam konteks contohnya dalam konteks pengantarabangsa kita sebenarnya mempunyai sekurang-kurangnya 4 cakupan dan pendekatan dalam menjayakan pengantarbangsaan. Iaitu merujuk juga kepada institusi pendidikan tinggi luar negara yang datang dan membuka cawangan di negara ini, sehingga kini kita mempunyai sebanyak 10 cawangan IPT dan dari luar negara yang sedang beroperasi di negara kita ini. Dan terbaru adalah pembukaan kampus antarabangsa oleh Tsukuba University dari Jepun. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Malaysia adalah negara yang menjadi destinasi pertama di dunia yang pembukaan universiti daripada Jepun, di luar daripada Jepun. Selain pembukaan cawangan antarabangsa oleh IPT luar negara di Malaysia, pengantarabang sektor pendidikan tinggi turut melibatkan 2 perkara lagi, iaitu penawaran pelbagai program luar pesisir yang menjadi fokus universiti awam dan pembukaan pelbagai kampus cawangan di luar negara oleh IPTS. Terima kasih. Saya jumpa Datuk Muhammad Isamuddin bin Yahya. Datuk Seri Yang Dipertua, soalan saya nombor 5. Wakil Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Pertama sekali, kerajaan memang mengambil maklum dan amat prihatin dengan cabaran ketidaktentuan harga getah pada masa kini. Namun intibasi daripada pihak kerajaan untuk penentuan ataupun kawalan harga adalah minimum, memandangkan Malaysia dari segi pengeluaran getah asli hanya menyumbang lebih kurang 3% daripada pengeluaran getah dunia. Maka kita tidak mampu untuk mengawal harga getah tersebut. Selain daripada itu, terdapat pelbagai faktor lain yang turut mempengaruhi harga getah asli seperti prestasi pasaran hadapan getah, harga minyak mentah, kadar pertukaran mata wang asing dan pertumbuhan ekonomi negara-negara pengeluar dan juga pengimport utama getah dunia. Meskipun demikian, kerajaan akan terus giat berusaha untuk membantu menstabilkan harga getah
dengan melaksanakan langkah-langkah seperti berikut. Pertamanya, di peringkat antarabangsa, Malaysia bekerjasama dengan negara-negara pengeluar getah utama di dunia di bawah kerangka International Tripartite Rubber Council ataupun singkatannya ITRC dan the Association of Natural Rubber Producing Countries ataupun ANRPC dan menstabilkan harga getah melalui langkah pengurusan bekalan dan meningkatkan penggunaan getah asli di kalangan negara-negara pengeluar. Keduanya, pengenalan mekanisme harga getah untuk kesinambungan hidup pekebun kecil ataupun livelihood rubber price mechanism dengan izin di peringkat antarabangsa adalah dalam peringkat cadangan bagi memberikan manfaat pada pekebun kecil. Usaha ini dirancang melalui the Association of Natural Rubber Producing Countries adalah untuk memastikan harga getah asli mengambil kira kos pengeluaran getah dan tidak bergantung pada faktor-faktor pasaran dan dagangan getah antarabangsa semata-mata. Yang keduanya, kerajaan dalam pembentangan bajet baru-baru ini untuk 2024 telah bersetuju untuk menaikkan kadar paras harga lantai daripada RM2.70 sekarang ini kepada RM3 sekilogram dengan peruntukan sebanyak RM400 juta. Dan diharapkan dengan adanya ini akan dapat membantu meringankan bebanan pekebun kecil kita. Dan setakat ini ianya telah menyumbang dalam tahun hingga daripada 2015 hingga Oktober 2013 kepada 219,429 pekebun kecil dengan jumlah bayaran sebanyak RM481.24 juta. Yang ketiga ialah untuk kita, selain daripada IPG tadi, ialah untuk kita melaksanakan mekanisme bagi meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Dan peningkatan ini ialah melalui pertama sekali untuk meningkatkan produktiviti mereka dan kedua, penambahbaikan rangkaian bekalan getah serta urus niaga getah. Jadi mekanisme ini dilaksanakan dengan menggunakan teknologi terkini termasuklah kerjasama dengan pihak industri dan sebagainya. Sedikit lagi. Tiga inisiatif yang utama ialah pertama sekali projek transformasi industri getah ataupun target di mana kita mengadakan pengklasteran dan aktiviti nilai tambah dengan kita wujudkan projek rintis model baru insentif pengeluaran getah melalui peningkatan pengeluaran latex tempatan. Sebab kita mengimport lebih kurang 3 bilion getah susu getah setahun. Dan diharapkan dengan peningkatan dengan kerjasama pihak industri kita akan dapat mengembangkan hasil-hasil getah kita dan juga kita menggunakan teknologi penggunaan gas pengalak latex ataupun gas stimulan untuk menambahkan penghasilan getah asli ataupun susu getah di kalangan pengusaha getah pekebun kecil getah kita. Terima kasih. Datuk Samudin. Datuk Seri yang betul, soalan tambahan saya, adakah pihak kerajaan bercadang untuk mewajibkan penggunaan produk yang diperbuat daripada getah kepada semua pihak berkuasa tempatan? Contohnya bolat, rubber root, rubber curb, expansion joint dan yang lain-lain. Ini mampu mempertingkatkan permintaan domestik dan seterusnya meningkatkan permintaan getah dan mampu menaikkan harga getah tempatan kita. Lebih Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Muhammad Syamuddin. Sememangnya kita tidak mewajibkan, tapi apa yang kita laksanakan ialah kita jalinkan kerjasama dengan agensi teknikal. Misalnya kata JKR, supaya dalam spesifikasi mereka boleh meletakkan teknologi-teknologi berhubung kait dengan getah untuk bangunan terutamanya di kawasan berisiko tinggi diwajibkan menggunakan ataupun meletakkan standard supaya ianya boleh tahan gempa bumi misalnya. Jadi gempa bumi itu sebahagian daripada teknologinya ialah hasil getah asli kita, bearing dan sebagainya. Begitu juga untuk jalan-jalan getah. Sekarang ini memang kita gunakan, tahun lepas kita luluskan projek bekerjasama dengan JKR untuk membuat pilot projek. Termasuklah jalan di Parlimen ini menggunakan kaedah kap lam rubber untuk kita membuat jalan dan sebagainya. Ianya walaupun dalam projek rintis tapi nampaknya ada memberi hasilan. Dan dengan itulah kita akan kembangkan dengan jaringan melalui agensi-agensi teknikal. Diharapkan dengan itu kita akan dapat kembangkan. Yang penting ialah untuk kita tumpukan pada research and development supaya kita dapat menghasilkan produk-produk yang lebih
friendly kepada pengguna yang boleh diterima oleh pasaran dengan menggunakan hasil susu getah asli kita. Sebab itu dalam konteks dalam medical glove untuk for example memang dia menggunakan getah asli yang untuk getah medical glove. Dan itu yang kita beri tumpuan dan sebagainya. Walaupun cabarannya ialah daripada synthetic glove ini makin berkembang sebab dari segi prosesnya dan sebab hasilan getah asli sekarang ni di peringkat dunia pun tercabar dari segi pengeluarannya disebabkan keadaan cuaca yang tidak menentu dan sebagainya. Jadi kita kena lihatlah bagaimana kita dapat beri tumpuan untuk kembangkan hasilan produk-produk kita supaya ianya boleh diterima di peringkat pasaran. Bukan saja pasaran tempatan tapi pasaran antarabangsa. Terima kasih. Tan Sri Lau. Terima kasih Datuk yang Ketua. Memenangkan getah asli merupakan salah satu daripada tanaman boleh mitigasi perubahan iklim. Minta Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri menyatakan adakah kerajaan bertimbang untuk memohon tabung cuaca kehijauan di bawah penjeliaan program alam sekitar Bangsa Bersatu untuk memberi peruntukan kepada pengkebun kecil. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Datuk Loh. From the industry players dengan izin memang kita banyak membuat interaksi. Satu cadangan yang baik, kita akan melihat bagaimana kita dapat buat jaringan di peringkat antarabangsa untuk pastikan bahawa kita boleh merebut segala peluang daripada dana di peringkat antarabangsa untuk kita bantu pengkebun kecil. Bukan saja dana daripada the carbon credit sebabkan penanaman getah yang makin banyak dan sebagainya, tapi juga dari segi research. Supaya kita boleh memberi manfaat, terutamanya dari segi teknologi. Bagaimana kita nak meningkatkan produktiviti dengan penggunaan teknologi tuaian yang lebih mesra, lebih ekonomikal dan juga lebih mampu diperolehi oleh pekebun kecil. Ini sudah pasti memberi bantuan kepada mereka. Sebab itu salah satu jaringan yang kita buat dalam siri lawatan saya ke China baru-baru ini ialah untuk melihat adakah teknologi dari segi tuaian ataupun torehan yang baru untuk membantu supaya sebab pekebun kecil kita kebanyakan sudah berumur. Untuk bangun pukul 4 pagi mungkin menjadi cabaran. Jadi kalau kita dapat menggunakan teknologi ini sudah pasti membantu. Sebab kalau kita dapat mengeluarkan lebih banyak susu getah, ianya sudah bantu negara kita dalam mengurangkan import, pengaliran mata wang kita keluar, tapi yang penting menambahkan pendapatan pada pekebun kecil kita. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Datuk Wira Koh Nai Kuang. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Habib Menteri. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Wira Koh. Kerajaan Malaysia faham tentang kebimbangan rakyat dan komited untuk memastikan keselamatan pekerja, orang awam dan alam sekitar. Keputusan Kerajaan Jepun melepaskan sisa air terawat di perairan melalui Advanced Liquid Processing System ALPS dilakukan setelah mendapat penilaian terperinci dan pemantauan ketat oleh pihak berkompeten iaitu Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA. IAEA dalam laporan yang telah dikeluarkan pada tahun ini yang bertajuk IAEA Comprehensive Report on the Safety Review of the ALPS Treated Water at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station mengenai isu ini telah menyatakan bahawa pelepasan air sisa terawat ke Lautan Pasifik adalah mematuhi piawaian keselamatan antarabangsa serta menyebabkan impak radiologi yang boleh diabaikan ataupun tidak signifikan kepada manusia dan alam sekitar. Namun begitu, sebagai langkah proaktif memastikan perairan Malaysia tidak terjejas, mesti menerusi Jabatan Tenaga Atom JTA melaksanakan pemantauan aras keradiaktifan di perairan negara secara berterusan melalui pemasangan peralatan pengesanan keradiaktifan di dalam air laut iaitu Sistem Pemantauan Air Spektrum Gamma GSWMS yang dipasang di perairan negara di Jeti Institut Penyelidikan Marine Borneo, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu. Hasil pemantauan yang telah dilaksanakan bagi tempoh 1 hari bulan Oktober 2023 hingga 30 hari bulan November 2023 mendapati tiada peningkatan aras keradiaktifan di perairan Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih
Datuk Seri Yang di-Pertua, terima kasih juga diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan tadi. Saya ingin bertanya dengan lanjut mengenai isu keradioaktifan dalam negara. Adakah kita mempunyai tenaga pakar dalam menguruskan unsur atau sebarang bencana berkaitan radioaktif dalam negara? Dan bagaimana pula dengan R&D mengatasi atau mengurangkan keradioaktifan ini? Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Timbalan di-Pertua, terima kasih Senator. Mengenai tenaga pakar yang untuk menguruskan isu keradioaktifan dalam negara, mesti sentiasa meningkatkan tahap kesiapsiagaan menangani kejadian dan tindak balas atau kemalangan melalui Pusat Pengurusan Tindak Balas Nuklear Kebangsaan ataupun NCNRM di bawah Jabatan Tenaga Atom. Dan berkaitan dengan R&D untuk mengurangkan keradioaktifan, penyelidikan yang boleh dilakukan untuk mengurangkan keradioaktifan terhadap TENOM, Technologically Advanced Naturally Occurring Radioactive Material, adalah melalui proses dilution ataupun nyah keluar uranium atau thorium. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, dua unsur uranium dan thorium itu adalah penyumbang kepada keamatan dan dalam keradioaktifan sesuatu TENOM. Dan nyah keluar uranium atau thorium, iaitu uranium ataupun thorium extraction, akan mengurangkan keradioaktifan TENOM ataupun nilai keamatan keradioaktifan menjadi 1 becquerel per gram ataupun ke bawah. Untuk had kawalan negara kita di bawah piawaian JTA adalah 1 becquerel per gram dan ke bawah. Itu saja. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Datuk Dominik. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Memang tadi Menteri telah mengatakan bahawa ada pemantauan peralatan spektrum gamma yang mengenai pelepasan air radioaktif itu. Tapi soalan saya ialah, adakah kementerian ada apa-apa kajian yang dijalankan, apakah impak dia 10 tahun? Dan apakah mohon Menteri boleh menyatakan pendirian kerajaan dalam isu ini juga? Terima kasih. Terima kasih. Setakat ini mesti melalui Jabatan Tenaga Atom berpuas hati dengan laporan yang dikeluarkan oleh IAEA, dan untuk piawaian, memang kita sudah ada satu had piawaian antarabangsa. Saya bagi contoh, Tuan Timbalan di-Pertua, di Malaysia kita sudah memantau untuk 1 bulan dan terdapat tahap radiatifnya iaitu kurang daripada 0.2 microsievert per jam, dan untuk kita sampai ke tahap waspada adalah 0.5 microsievert per jam. Sekarang semua yang kita pantau adalah di bawah 0.2, maka tidak ada sebab untuk kita bimbang tentang tahap keradioaktifan. Dan saya bagi contoh, bukan saja Malaysia saja yang memantau tahap keradioaktifan dalam perairan Malaysia saja, tetapi di serantau ini, di rantau ASEAN ini juga ada beberapa gamma spektrum water monitoring system, dan kita berkongsi maklumat antara negara-negara ini, termasuk Vietnam, termasuk Singapura. Ya, terima kasih. Saya jemput Datuk Seri Hajah Zurainah binti Musa. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 7. Bagi Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui SME Corp menyelaras, memantau dan menilai pelaksanaan program keusahawanan dan pembangunan PMKS merentasi kementerian dan agensi melalui sistem Pelan Tindakan Bersepadu PMKS ataupun SMIPA. Bagi tahun 2023, sebanyak 91 program keusahawanan untuk usahawan mikro telah dilaporkan di bawah SMIPA untuk dilaksanakan pada tahun 2023 dengan melibatkan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 8.8 bilion
yang dijangka memberi manfaat kepada 419,585 usahawan. Bagi memastikan pembangunan dan penyelarasan inisiatif keusahawanan berjalan lancar dan tidak berlaku pertindihan, struktur tadbir urus yang komprehensif telah dibentuk di peringkat persekutuan dan negeri seperti berikut. 1. Majlis Pembangunan Usahawan dan PMKS Kebangsaan ataupun MPUPK yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri berperanan menetapkan hala tuju serta dasar pembangunan usahawan dan PMKS secara menyeluruh merentasi semua sektor ekonomi. 2. Majlis Pembangunan Usahawan Nasional MPKN yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi bagi menyelaraskan hala tuju pembangunan keusahawanan dan pelaksanaan inisiatif di antara kerajaan persekutuan dan negeri supaya lebih terancang dan strategik. Dan ketiga, pasukan petugas peringkat tertinggi PMKS HLTF dan Jawatankuasa Teknikal Pembangunan Keusahawanan Nasional JTPKN yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara dan Ketua Setiausaha Kuskop. Untuk tujuan pemantauan, SME Corp juga telah melaksanakan SME Competitiveness Rating for Enhancement atau dipanggil SCORE yang merupakan alat diagnostik untuk menilai dan meningkatkan daya saing PMKS. Peningkatan penilaian skor ini menjadi salah satu petunjuk peningkatan prestasi PMKS dan potensi untuk meningkat daripada usahawan mikro menjadi usahawan kecil. Berdasarkan penilaian skor semula, rescore yang telah dilaksanakan terhadap 3,477 usahawan PMKS di bawah SME Corp, sebanyak 1,634 usahawan PMKS atau 47% telah mengalami peningkatan rating skor sejak tahun 2007 hingga Oktober 2023. Sekian, terima kasih. Datuk Zainal. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya, selaras dengan usaha pihak kementerian untuk membantu usahawan mikro menjadi usahawan kecil, saya ingin bertanya jika terdapat sebarang inisiatif untuk membantu usahawan dalam mengadaptasikan kebolehpasaran mereka ini melalui digital yang selari dengan transformasi digital dan revolusi industri 4.0 ya. Seterusnya, adakah terdapat sebarang perancangan yang khusus untuk membantu usahawan kecil dalam memahami pelaksanaan atau melaksanakan ESG? Terima kasih. Bagi Menteri. Terdapat beberapa elemen yang disebutkan tadi oleh Yang Berhormat. Saya akan cuba untuk menjawab satu persatu. Pertamanya berkenaan dengan inisiatif untuk berkenaan dengan inisiatif digitalisation PMKS. Untuk maklumat yang ahli yang berhormat, Kuskop telah melaksanakan pelbagai program dan juga mengadakan pelbagai latihan dan juga didikan melalui InScan untuk memberi didikan dalam digitalisation of PMKS. Itu adalah usaha yang dilaksanakan oleh agensi-agensi yang memberi pembiayaan kepada PMKS supaya mereka dapat bersaing dengan bersaing di pasaran, di mana digitalisation merupakan salah satu faktor yang boleh meningkatkan hasil jualan mereka. Dari segi transformasi ataupun adaptasi kepada teknologi, adaptasi kepada teknologi ataupun IR4 adalah satu kemahiran yang harus diperolehi dari sumber pembangunan kemahiran, dan
di peringkat KUSKOP kita hanya memberi penekanan kepada PMKS supaya mereka memerolehi kemahiran-kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan penjualan mereka. Dari segi ESG yang ditanya tadi, KUSKOP telah melaksanakan pelbagai inisiatif menggiatkan peralihan kepada kelestarian dan pematuhan ESG di kalangan PMKS seperti skim intensif kelestarian oleh SME Bank yang merupakan program pembangunan kapasiti untuk meningkatkan daya saing PKS melalui penerapan amalan ESG, program PKS Lestari oleh SME Corp bagi menggalakkan dan mempercepatkan penerapan ESG dalam kalangan PMKS. Bagi membantu PMKS menerapkan amalan ESG dalam operasi perniagaan mereka, SME Corp juga sedang menyediakan garis panduan asas ke atas penerapan ESG di negara ini. Satu perkara tambahan untuk makluman ahli yang berhormat, selain daripada pemahaman dari segi digitalisation, pihak kementerian juga telah membangunkan satu platform e-commerce bagi PMKS untuk memasarkan barangan mereka, dan ini akan membantu mereka untuk memperbanyakkan peluang pemasaran dalam talian secara percuma terhadap produk-produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh PMKS. Terima kasih. Soalan tambahan satu. Tahniah kepada kementerian kerana mengadakan platform ini. Kita mempunyai data tak bagaimana kenaikan perniagaan penjualan bagi usahawan-usahawan ini? Terima kasih. Soalan adalah terlalu umum. Apabila ditanya kenaikan perniagaan, peniaga-peniaga ini kita mempunyai peniaga mikro, kecil dan sederhana. Seperti yang saya telah katakan tadi, kita mempunyai satu sistem Plan Tindakan Bersepadu PMKS MIPA yang mempunyai kajian impak terhadap kejayaan PMKS ini pada setiap tahun, dan ini adalah dilaporkan, dan salah satu perkara elemen yang diambil kira adalah kenaikan jualan yang mana dikira sebagai satu kejayaan PMKS selain daripada menilaikan kebolehan mereka untuk mengadaptasikan kepada keperluan sekarang seperti ESG, teknologi dan juga inovasi. Dan selain daripada itu, kita juga ada penilaian peningkatan jualan untuk setiap satu agensi membuat peningkatan penjualan kepada usahawan-usahawan yang dibantu oleh setiap agensi. Sebagai contoh, saya boleh katakan InScan membuat penilaian terhadap pencapaian peningkatan jualan kepada usahawan-usahawan yang telah mereka beri bimbingan, dan kadar yang ditetapkan adalah 20, sekurang-kurangnya 20% kadar pencapaian dianggap sebagai satu kejayaan bagi agensi tersebut. Dan daripada data yang kita adakan, kita ada daripada InScan sebanyak 8.6 juta ringgit peningkatan hasil jualan dari segi mengimbas mula menu dan sebagainya, menunjukkan satu peningkatan jualan, dan 156 pekerjaan baru. 13 usahawan bertukar status perniagaan daripada mikro kepada kecil, 41 usahawan menambah medium penghantaran makanan baru, dan 188% peningkatan skor diagnostik, dan 100% mendaftar perniagaan secara sah. Secara kesimpulan saya boleh katakan kejayaan sesuatu PMKS tidak terhad kepada peningkatan jualan sahaja. Ia garis apa yang kita gunakan, kaedah yang digunakan adalah berbeza-beza seperti yang saya katakan tadi, termasuk pengambilan pekerja untuk bekerja bersama mereka, peluang pekerjaan, dan setiap
agensi di bawah KUSKOP mempunyai garis panduan dan pengiraan peningkatan ini secara masing-masing. Sekian, terima kasih. Tuan Haji Hussein. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya ada sikit imbasan dengan jawapan yang sedia ada, tapi saya mahu sedikit pencerahan lagi Yang Berhormat Menteri, iaitu sejauh manakah keberhasilan dan impak kepada bantuan 100 juta menerusi program pengukuhan mikro madani yang disasarkan pada 20,700 orang usahawan perusahaan mikro, terutama dalam terhadap pembangunan dan perkembangan projek-projek perniagaan mereka. Ada sikit tadi, tapi mungkin ini lebih sikit pencerahan. Yang keduanya, oleh kerana ini saya langsung kepada Menteri Koperasi, saya mendapat banyak rungutan dari kalangan kawan-kawan yang mahu menggerakkan penubuhan koperasi. Tetapi sekarang ni macam ada satu trend bahawa orang-orang yang ada sikit title yang terkait dengan politik, macam ada suatu penapisan dan sekatan untuk mendaftar, untuk membuka akaun bagi tujuan kepentingan koperasi yang membabitkan orang ramai. Apakah ini suatu daripada bank-bank? Ada yang menyebutkan sampai 6 bulan tak dapat-dapat. Dan ada bank yang sampai tak beri terus. Tapis. Apakah ini tindakan yang sangat bagus ataupun Yang Berhormat Menteri Koperasi ada dalam makluman? Mungkinkah juga bukan sekadar koperasi, yang lain-lain pun macam tu. Seolah-olah NGO dan orang politik menjadi second class dah. Soalan habis. Soalan dah tu. Terima kasih. Itu panjang tu. Itu Saya huraian. suka jadi soalan. Saya tukar. Berkenaan dengan saluran 100 juta untuk ekonomi madani telah dilancarkan pada bulan Julai dan pelaksanaan telah mengambil masa telah dibuat pada bulan September dan Oktober. Hasil kejayaan ataupun impak hanya boleh dapat selepas daripada ini dan kita akan bagi secara bertulis kepada ahli berhormat kerana maklumat tersebut belum diterima oleh kementerian lagi. Berkenaan dengan soalan masalah untuk membuka akaun bank, itu bukannya di bawah bidang kuasa kementerian kita. Harus pergi ke bank yang berkenaan bertanya. Kita sebab di kementerian kalau sekiranya ada masalah untuk membuka akaun bank koperasi, itu adalah terpulang kepada bank tersebut. Sebab apa mereka tidak meluluskan, itu bukannya di bawah bidang kuasa kementerian. Terima kasih. Profesor Dr. Awang bin Sarian. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sorong papan tarik papan, buah keranji dalam perahu. Soalan saya bilangan 8, mohon Yang Berhormat Menteri memberitahu. Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Senator. Pelbagai inisiatif dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital KKD, Malaysia Digital Economy Corporation MDEC, Perbadaran Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS dan juga My Creative Ventures Sendirian Berhad MyCV bagi menyokong perkembangan industri kreatif. Antaranya adalah melalui Dana Kandungan Digital DKD yang secara umumnya memfokuskan kepada pembangunan industri kreatif dalam sektor perfilman, kandungan digital dan muzik. Pemberian DKD telah memberikan pelbagai manfaat kepada industri kreatif seperti bantuan kewangan, akses pasaran, promosi dan sebagainya, sekaligus menyumbang kepada sektor ekonomi di industri kreatif. Sehingga kini, kerajaan telah membelanjakan RM363.76 juta bagi melaksanakan 1,990 projek di bawah DKD. Pelbagai kejayaan telah dilakar, antaranya ialah animasi Kisah Bawah Tanah oleh Spaceboy Studios yang telah memenangi pingat perak di Anugerah Digicon 6 di Tokyo, Jepun pada tahun 2022. Selain itu, KKD melalui MDEC turut menyokong dan menyediakan inisiatif peluang akses pasaran melalui program pembangunan penerbit dan pembangunan perniagaan seperti mendedahkan pegiat industri kepada pemberi, penerbit atau
pelabur yang berkaitan di Games Developers Conference dengan izin, Tokyo Game Show, NSC Film Festival, Kids Screen Summit dan sebagainya. Pada tahun ini, sebanyak 905.9 juta ringgit peluang ekspor telah dijana melalui program akses pasaran ini yang melibatkan projek-projek animasi dan permainan digital seperti Bug and Buddy, Mekamato, Ukulele, Now Space, Zombie Soup. Perkembangan teknologi yang pesat masa kini seperti Artificial Intelligence AI atau kecerdasan buatan turut dilihat memberikan manfaat kepada pemain-pemain industri kreatif dalam pelbagai aspek seperti penghasilan waktu animasi atau permainan digital, skrip, lagu dan sebagainya dengan lebih mudah dan cepat. Ke arah itu, MDEC turut menyediakan pelbagai program antaranya ialah mentorship bagi syarikat-syarikat pemula kandungan teknologi kreatif, program latihan upskilling dan reskilling yang bertujuan untuk meminimumkan jurang kemahiran dalam industri kandungan kreatif digital yang meliputi komponen pengembangan teknikal, perniagaan dan pendidikan. Sehingga kini, lebih 1,500 peserta telah menyertai program dan latihan ini. Selain itu, KKD melalui MDEC juga sedang membangunkan Plan Tindakan ataupun Blueprint Teknologi Kreatif Digital 2030 bertujuan untuk merangka strategi bagi memacu pertumbuhan industri teknologi kreatif selaras dengan perkembangan teknologi terkini seperti metaverse, kandungan Web3 dan juga kecerdasan buatan. Plan tindakan ini dicadangkan menjadi sebahagian hala 7 rancangan Malaysia ke-13 dalam usaha meningkatkan kesedaran dan keupayaan mengenai AI. Plan hala 7 kecerdasan buatan negara 2021 sehingga 2025 di bawah seliaan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI bertanggungjawab bagi membimbing pembangunan AI dan seterusnya dapat melindungi hak dan privasi seseorang individu daripada penyalahgunaan. MDEC turut bekerjasama dengan MOSTI dalam membangunkan Daris Panduan Tabir Urus dan Etika AI Negara dengan pelibatan sebagai salah satu agensi yang mengangkutai Jawatankuasa Pertama Perundangan dan Etika yang ditubuhkan di bawah Jawatankuasa Blockchain dan Kecerdasan Buatan Kebangsaan pada Oktober 2022. Garis panduan ini akan digunakan untuk pembangunan AI yang bertanggungjawab. Panjang lagi, Bi. Satu ayat terakhir. Satu ayat, okey. Yes. Pembangunan AI yang bertanggungjawab dan dipercayai dalam kalangan pengguna bagi menangani isu yang bercanggah dengan nilai, agama dan sosial budaya tempatan. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Dr. Wang. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, adakah Kementerian Komunikasi dan Digital melalui agensi seperti Finas dan yang lain merancang menerbitkan program-program berasaskan industri kreatif untuk mengangkat pelbagai ilmu watan atau ilmu negara kita, sastra, budaya, sejarah dan lain-lain yang kalau boleh saya sebut sebagai contoh, kita ada program antarabangsa seperti National Geographic Discovery Channel yang sangat berkesan dalam mengangkat aspek-aspek yang saya katakan itu. Tapi ini untuk versi negara kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Untuk tahun depan, KKD dapatlah dana untuk DKD sebanyak 60 juta ringgit. Dan minggu depan kami akan panggil agensi-agensi yang terlibat seperti Finas, My Creative Venture dan juga MDEC untuk duduk dan bentangkan cadangan mereka. Jadi setakat ini, hala 7 untuk tahun depan belum kita putuskan lagi, tetapi masyarakat akan dipanggil minggu depan. Jadi saya ambil cadangan daripada Yang Berhormat Senator ke masyarakat minggu depan untuk kita teruslah bincang dalam masyarakat. Terima kasih. Soalan tambahan? Datuk Dominik. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Apakah langkah kerajaan dalam melindungi industri animasi
animasi tempatan, terutamanya juru animasi tempatan agar mereka tidak terkesan akibat penggunaan AI itu yang berluasa sehingga yang boleh menyebabkan tugas mereka diambil alih oleh AI tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Saya percaya bahawa AI memang AI akan kekal dalam masyarakat kita. Jadi yang sangat-sangat penting bahawa adalah kita melahirkan generasi ataupun melalui program upskilling dan reskilling untuk pastikan bahawa tenaga kerja sekarang mereka juga tahu bagaimana nak guna pakai AI dalam kerjaya mereka. Saya percaya bahawa kerja kita tidak akan diganti oleh AI tetapi akan diganti oleh orang yang tahu bagaimana nak guna pakai AI. Dan oleh sebab itu tahun depan satu garis panduan tentanglah kegunaan AI juga akan dilancarkan dan antaranya 7 prinsip kecergasan buatan bertanggungjawab Malaysia termasuklah 7 prinsip dan termasuknya keadilan pertama, kedua kebolehkepercayaan, keselamatan dan kawalan dan ketiga privasi dan keselamatan, keempat keterangkuman, kelima keterusan, keenam accountability dan juga ketujuh faedah dan kebahagiaan manusia. Saya percaya denganlah mewujudkan satu prinsip ataupun garis panduan kegunaan AI ini, kita boleh bukan sahaja membantu juru animasi tetapi semua anggota dalam masyarakat kita supaya boleh mengguna pakai AI dalam satu keadaan yang lebih selamat. Terima kasih. Saya jemput Dr. Wan Martina binti Wan Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 9. Lebih Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua. Saya mohon izin untuk jawab soalan ini bersama-sama dengan soalan nombor 40. Kerana daripada Yang Berhormat Senator Tuan Haji Abdul Nasir Haji Idris kerana mempunyai maksud yang sama. Untuk makluman ahli yang berhormat, berdasarkan survei pendapatan isi rumah HIS yang paling terkini adalah untuk tahun 2022, kadar kemiskinan tegar di negara ini telah berkurang daripada anggaran 1% pada 2020 kepada 0.2% pada tahun 2022, iaitu sebanyak 18,445 isi rumah. Dalam hubungan ini, kerajaan berusaha untuk melaksanakan anjakan besar melalui pemberian bantuan secara bersasar kepada golongan yang memerlukan. Oleh yang demikian, kerajaan telah memutuskan untuk mewujudkan pangkalan data utama atau PADU yang berperanan sebagai pangkalan data komprehensif untuk membantu kerajaan merangka dasar dan program pembangunan termasuk program sosioekonomi dan membasmi kemiskinan secara menyeluruh tanpa pertindihan berbanding dengan apa yang ada sekarang. InsyaAllah sistem padu ini dijangka sedia untuk digunakan secara berperingkat mulai Januari 2024. Bagi menoktahkan kemiskinan secara segera, kerajaan juga mengusahakan dengan membantu ketua-ketua isi rumah dari miskin tegar ini untuk keluar daripada cengkaman kemiskinan melalui beberapa program sedia ada, termasuk juga program intervensi yang baru seperti program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR yang merupakan pelengkap kepada program-program pembasmian kemiskinan yang telah dilaksanakan selama ini oleh pelbagai kementerian dan agensi. Di bawah IPR, kerajaan menyediakan ekosistem yang lengkap daripada awal sampai ke akhir, bukan sahaja dari segi bantuan tetapi juga menyediakan off-taker ataupun pembeli terus supaya kita mengatasi masalah-masalah yang berlaku sebelum ini. Perniagaan diusahakan tetapi ada masalah pengurusan, masalah pemasaran dan sebagainya. Sehingga kini sejumlah kira-kira 4,000 isi rumah dari miskin tegar dan miskin telah menerima manfaat daripada pelaksanaan program ini. Sebanyak 3 projek rintis seperti yang diketahui, iaitu Inisiatif Usahawan Tani, Inisiatif Usahawan Makanan dan juga Inisiatif Operator Perkhidmatan. Dan ia dibuka selain daripada berdasarkan pangkalan data sedia ada, ia juga dibuka kepada pemohon-pemohon
dan sehingga 21 November 2023 sejumlah 132,404 permohonan telah diterima. Setelah disaring, kemudian kita akan semak silang sejumlah 49,687 individu daripada kategori berpendapatan rendah yang layak dipadankan dengan ketiga-tiga inisiatif tersebut. 1 minit saja lagi sebelum ditegur. Untuk inisiatif usahawan tani atau Intan, sejumlah 1,020 peserta telah diluluskan dalam tempoh 6 bulan sejak dilancarkan. Telah dilaksanakan di 15 lokasi berkeluasan 818 ekar dengan melibatkan kos keseluruhan 92.6 juta kerana ia adalah program menyelam sambil minum air. Selain daripada kita membantu miskin tegar, kita juga menambah bekalan makanan. Jadi ia pelaburan di dalam infrastruktur makanan negara, dan lebih banyak kerajaan-kerajaan negeri yang memberikan tanah, lebih banyak yang akan mendapat manfaat. Saya selalu ditanya kenapa bukan di kawasan saya, kenapa di kawasan itu. Sebenarnya dia bergantung pada kerajaan negeri dan agensi kerana kita perlukan tanah, dan setakat ini yang paling ke depan memberikan tanah adalah Sabah. Maka penerima yang paling banyak adalah di Sabah. Sebab itu saya seru semua kerajaan negeri, kami berterusan minta tanah, dan ia tidak melibatkan apa-apa kos kepada kerajaan negeri, hanya perlu berikan tanah, termasuklah juga agensi kerajaan persekutuan dan lain-lain. Satu lagi yang sering menjadi rujukan adalah inisiatif usahawan makanan ataupun INSAN. Setakat projek rintis, kita lakukan projek rintis terlebih dahulu sebanyak 100 peserta, dan sekarang ini kita menunggu kelulusan MOF untuk tender terbuka pembekalan untuk 4,900 lagi. Akhir sekali. Sebab dia dah tengok dah lebih seminit. Untuk Kelantan, sejumlah 273 golongan sasar daripada Kelantan, miskin tegar dan juga B40 telah mendapat manfaat ini, dan dari segi hasilnya ada yang mendapat sehingga 12,000 ke 13,000 ringgit sebulan. Dan memang setiap inisiatif IPR ini meletakkan lantai pendapatan, iaitu ia sekurang-kurangnya menjana 2,000 ringgit sebulan, dan ia dipantau melalui app. Jadi kita tahu berapa hari ini dia jual, berapa dia dapat dan sebagainya. Dan setakat ini memang ia berjaya memenuhi desain program itu. Cuma cabaran kita sekarang ini ialah untuk meluaskan secepat mungkin kerana ia bergantung kepada infrastruktur yang di luar kawalan Kementerian Ekonomi. Terima kasih. Dr. Ahmad Idang. Terima kasih, Yang Berhormat Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dari jawapan tadi kita mendapati bahawa tidak sampai 50% daripada pemohon inisiatif IPR ini yang diterima. Selebihnya ditolak. Jadi saya nak tahu apakah faktor permohonan ini ditolak, dan apakah inisiatif baru yang telah diberikan ataupun akan diberikan kepada mereka untuk memastikan mereka ini juga dapat dibantu. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat. Kita menggunakan pelbagai saluran dan sumber maklumat untuk menentukan dan menyasarkan penerima. Satu sumber maklumat yang selalu digunakan ialah data e-kasih. Satu lagi ialah yang dibuka kepada orang ramai. Itu yang mendapat permohonan sehingga 129,000. Selepas kita semak silang, kerana apabila kita buka kepada orang ramai, semua orang memohon. Sebahagian itu bukan miskin tegar pun, dia tak miskin pun. Jadi mereka ini akan dikeluarkan. Kemudian daripada 49,000 itu, mereka berada dalam queue kerana bila ada projek atau infrastruktur itu di kawasan itu, maka mereka akan dipadankan. Daripada pengalaman Kementerian Ekonomi setakat ini, sebenarnya setelah kita melalui 2-3 pusingan untuk memadankan dan membuat tawaran,
sebenarnya tak sampai dalam 20% yang mereka yang mula-mula mendaftar kemudian akan terima. Kerana masa dia mendaftar tu dia nak semualah, semua bantuan yang kerajaan ada ni dia nak masuk. Tapi apabila telah ada, contohnya di Macang, Kelantan, apabila kita buat insan, kita ada lebih kurang 10 orang yang mendaftar awal-awal. Apabila kita buka kepada 5 peluang, semua tak berminat. Jadi kita terpaksa iklankan sekali lagi dan semak silang sekali lagi. Jadi proses ini akan berterusan. Sebab itu kita berharap dengan padu nanti itu akan mengurangkan pusingan-pusingan kerja-kerja pentadbiran untuk kenal pasti, tawar, ditolak, cari lagi. Jadi pandangan saya dia bukan soal ditolak, soal mencari penerima yang betul-betul pada ketika itu betul nak dan memenuhi kriteria-kriterianya. Terima kasih. Terima kasih Tok Seri Kerusi. Soalan pertama saya ialah 18,000 isi rumah Malaysia Tenggara. Adakah ini termasuk juga masyarakat asli, Yang Berhormat Menteri? Yang keduanya ialah apakah inisiatif IPR tadi juga telah sampai kepada masyarakat asli? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Daripada angka 18,445 itu, yes, memang termasuk juga daripada isi rumah orang asli dan nisbahnya itu agak besar, saya boleh maklumkan. Setakat pelaksanaan kita sehingga 9 bulan, kalau kita lihat kepada IPR, kenapa dia berbeza dengan program-program sedemikian sebelum ini, ialah kerana dia melibatkan skala. Satu tempat kita buka 20 hektar tanah untuk 50 orang dan ia diuruskan secara tersusun oleh pengurus teknikal dan ada off-taker dan sebagainya. Saya perlu akui bahawa kita memang ada masalah untuk melakukan program seperti itu dengan masyarakat orang asli. Sebahagiannya kerana tempatnya, sebahagiannya kerana perubahan dari segi amalan biasa kepada sesuatu yang tersusun itu, ada tempat yang berjaya dan ada tempat yang tidak berjaya. Sebab itu, selain daripada IPR, Kementerian Ekonomi memang memperuntukkan perbelanjaan setiap tahun melalui satu lagi program basmi kemiskinan yang telah berjalan sebelum ini, iaitu Basmi Miskin Tegar, dan kebanyakan daripada orang asli dimasukkan di dalam ini. Dia tidak melibatkan skala, dia satu persatu, tetapi memang kita akan terus berdepan dengan cabaran kerana tanpa skala, dengan izin Datuk Yang di-Pertua, is not sustainable in the long run. Jadi akhir sekali untuk di Gua Musang dan kawasan-kawasan di Kelantan contohnya, kita sekarang ini sedang mengusahakan untuk melatih mereka mencari profession, baiki kereta, tapi dia kena keluar daripada kawasan dia lah. Yang itu yang sekarang ini sedang diusahakan secara berkala. Terima kasih Tuan Ketua. Saya jumpa Dr. Hatam bin Mat Ramli. Terima kasih Yang Ketua. Soalan saya nombor 10. Lebih Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Dr. Hatta di atas soalan. Datuk Yang di-Pertua, Yang Berhormat Senator bertanya, adakah KPDN melakukan kajian forensik berkaitan kekurangan barang keperluan asas? Jawapannya ya. KPDN menggunakan punca kuasa yang diberikan iaitu Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta Pelindungan Pengguna 1999 dan Akta Persaingan 2010 bagi memastikan iklim perniagaan di Malaysia sentiasa sihat, bekalan barang keperluan di pasaran sentiasa stabil, tiada unsur penyerokan barang keperluan, tiada pelanggaran terhadap peraturan perniagaan seperti tanda harga, penjualan bersyarat, kartel dan menyalahguna status dominan dalam pasaran, tiada kes penyeludupan dan yang terpenting tiada pencatutan dari segi harga barang jualan. Peruntukan akta-akta tersebut memberikan punca kuasa kepada KPDN untuk mendapatkan maklumat yang diberikan dari syarikat-syarikat dalam rantaian bekalan berkenaan bekalan dan harga, membuat penaziran dan pemeriksaan, mencadangkan kepada Kabinet tindakan yang diperlukan seperti penetapan harga maksimum ke atas barang keperluan dan juga larangan mengeksport sebagai contoh.
Tuan Yang Dipertua, bekalan barangan keperluan menjadi keutamaan yang berterusan di mana bekalan yang stabil dan mencukupi dapat memberikan pilihan kepada pengguna yang akhirnya boleh mempengaruhi kestabilan harga barangan. Pendirian KPDN jelas bahawa tidak guna sekiranya harga murah tetapi bekalan tiada di pasaran. Tidak guna rakyat kaya tetapi dapat membeli barang keperluan kerana ketiadaan bekalan di pasaran. Justru harga sesuatu barangan itu tidak harus ditekan sehingga pengusaha dan pengeluar mengalami kerugian dan tidak dapat mengeluarkan dan menjual barangan tersebut. KPDN telah melaksanakan pelbagai pendekatan dan tindakan sama ada dari segi pemeriksaan, pemantauan, siasatan maupun pengauditan bagi memastikan bekalan barangan keperluan di semua peringkat rantaian sentiasa stabil, terutama barangan yang di bawah seliaan KPDN. Tuan Yang Dipertua, saya ingin maklumkan bahawa untuk beras, ianya dikawal selia di bawah Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 yang terletak di bawah bidang kuasa mutlak KPKM melalui agensi di bawahnya iaitu Agensi Kawal Selia Padi dan Beras. Kemudian Yang Berhormat Senator juga membangkitkan berkenaan dengan gula. Saya ingin maklumkan bahawa kita mempunyai punca kuasa untuk mengenal pasti kekurangan itu, kenapa dan di mana ya supaya kita boleh mengatasinya. Tapi banyak keadaan kebelakangan ini ianya berkaitan dengan harga pengeluaran yang begitu mahal sehingga menyebabkan kerugian setiap kilogram gula yang dikeluarkan oleh pengeluar. Kemudian kita juga ada beberapa operasi seperti operasi terjah, Opsama, Ops Sepadu bersama agensi penguatkuasa seperti PGA, PDRM, Jabatan Kastam dan Excise di mana untuk mengenal pasti masalah bekalan dan harga barang asas. Saya terus kepada sikit lagi Tuan Yang Dipertua berkenaan dengan minyak masak. Minyak masak subsidi, kita ada sistem kos, e-kos di mana kita boleh tengok sepanjang rantaian bekalan untuk mengenal pasti di mana sekiranya ada ketirisan daripada refinery kepada repacker, kepada pemborong dan peruncit. Tuan Yang Dipertua, terima kasih. Dr. Atta. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, terima kasih Menteri atas penjelasan punca kuasa dan tindakan yang diambil. Jadi kalau mengikut penjelasan tadi, macam tidak ada mana-mana syarikat telah dikenal pasti melakukan apa juga kesalahan dan tindakan yang telah diambil. Namun insiden kekurangan dan kehilangan bekalan di shelf ini telah dilaporkan, telah berlaku dan menimbulkan keributan. Jadi sorok adalah antara salah satu puncanya dulu. Dulu ada kempen anti sorok barang ya. Dan saya ingin bertanya, apakah kementerian bersedia untuk menggerakkan kesedaran rakyat dengan membentuk pasukan-pasukan mencari tempat-tempat sorok ini supaya tidak akan berlaku sekali lagi atau pada bila-bila masa kes kehilangan barang di tempat-tempat jualan. Terima kasih. Wakil Menteri. Tuan Yang Dipertua, saya tadi terangkan bahawa kita mengadakan operasi bersepadu dengan agensi-agensi lain seperti PDRM, PGA, Kastam dan sebagainya. Sebenarnya saya nak maklumkan berkenaan dengan Seksyen 21 di bawah Akta Kawalan Bekalan di mana Seksyen 21 menyebut mana-mana orang yang memiliki barang kawalan dalam keadaan yang menimbulkan syak munasabah akan melakukan kesalahan. Saya ingin membawa perhatian Dewan ini kepada 3 kes dalam bulan November Tuan Yang Dipertua di mana berlaku penyelewengan minyak masak ya. So berlaku penyelewengan minyak masak di mana ada 3 kes yang ditahan di sempadan di Kelantan. 2 daripada syarikat yang kita kenal pasti daripada Selangor, repacker di Selangor, 2 repacker di Negeri Sembilan dan 2 lagi syarikat repacker di Melaka. Dan kita tahan, PGA yang tahan, Batalion 8, mereka menahan di satu kes di Kota Baru, satu kes di Salor dan satu kes lagi di Tumpat. Ya, dalam ketiga-tiga kes ni dia punya repacker daripada Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka, dan apabila ditangkap oleh PGA didapati bahawa ada diturunkan daripada kenderaan-kenderaan dan diturunkan kepada kenderaan kecil ya, dan kita sudah pun menahan
individu-individu yang terlibat dan suspek telah pun diperintah reman sehingga siasatan. Disyorkan juga bahawa repacker tersebut digantung lesennya dan kajian forensik akan dilakukan berkenaan dengan kes ni, kes bulan November kes terkini, di mana kajian forensik akan dilakukan untuk dikenal pasti sama ada akan berlaku salah laku mengikut Seksyen 21 tadi, di mana dia punya, saya baca sedikit dia punya hukuman. Kalau individu yang salah, denda tidak melebihi RM1,000,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau keduanya. Bagi kesalahan kedua, denda tidak melebihi RM3 juta atau penjara tidak lebih 5 tahun atau keduanya. Bagi syarikat, denda tidak lebih RM2 juta dan kesalahan kedua, denda tidak lebih RM5 juta. Jadi kes ini semua dalam siasatan. Terima kasih, Tuan Ketua. Saya jemput Tuan Muhammad Hasbi bin Muda. Assalamualaikum Datuk Yang di-Pertua, terima kasih. Soalan saya nombor 11. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Kumpulan wang persaraan diperbadankan ataupun KWAP KWAP ditubuhkan pada 1 Mac 2007 di bawah Akta Kumpulan Wang Persaraan 2007 ataupun Akta 662 bagi menggantikan Kumpulan Wang Amanah Pensyen 1991 ataupun Akta 454. Antaranya, KWAP bertanggungjawab untuk menguruskan dana pensyen sektor awam yang diwujudkan di bawah Seksyen 13 Akta 662, mengurus caruman dari pelbagai agensi tempatan berkaitan dan badan-badan berkanun. 3. Untuk melabur dan memperoleh pulangan yang mampan menerusi pelbagai strategi pengurusan risiko dan pelaburan yang kukuh. Dan keempat, bertindak sebagai ejen kerajaan dalam melaksanakan operasi perkhidmatan persaraan. Berhubungan dengan ini, kerajaan memberikan mandat kepada KWAP untuk mencapai pulangan pelaburan yang optimum bagi meningkatkan pertumbuhan dana KWAP. Ini dapat membantu kerajaan persekutuan dalam pembiayaan kos dan faedah persaraan kepada pesara sektor awam. KWAP sebenarnya tidak membayar dividen tahunan kepada kerajaan. Walau bagaimanapun, dana terkumpul KWAP boleh digunakan untuk tujuan pembiayaan tanggungan kerajaan bagi kos persaraan tahunan kaki tangan awam menerusi mekanisme pengeluaran dana seperti yang tertakluk dalam peruntukan subseksyen 13-5 Akta 662. Setakat 30 September 2023, dana terkumpul KWAP yang tidak diaudit ialah RM166.3 bilion dan jika diselaraskan dengan pengeluaran terkumpul oleh kerajaan berjumlah 18.5 bilion, maka dana terkumpul KWAP ialah RM184.8 bilion. Terima kasih. Tuan Hasbi. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya ialah prestasi 5 tahun KWAP ini untuk tempoh 5 tahun dan juga berapakah pengeluaran yang dah dibuat oleh kerajaan untuk membiayai kos persaraan. Terima kasih. Berdasarkan prestasi 5 tahun terkini iaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2022, KWAP telah merekodkan purata pendapatan pelaburan berjumlah 6.7 bilion ringgit ini purata. Dan tahun ini, tahun kewangan berakhir 2023, dijangka akan mencapai sekurang-kurangnya 6 bilion ringgit. Dan soalan kedua itu tentang pengeluaran oleh kerajaan. Pengeluaran oleh kerajaan, saya boleh bagi nanti dalam bentuk bertulis, tetapi secara amnya 2018 4.5 bilion ringgit, 2019 tidak ada, 2020 5 bilion ringgit, 2021 5 bilion ringgit, 2022 3 bilion ringgit dan bagi 2023 dijangka lebih kurang 3 bilion ringgit. Dan jumlah kumulatif dari 2018 hingga 2023 adalah dijangka 20.5 bilion ringgit. Terima kasih. Untuk soalan terakhir, saya minta Datuk Sivaraj untuk mengemukakan soalan tapi tak ada soalan tambahan. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Soalan saya
Soalan nombor 12. Lebih Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator yang mengemukakan satu soalan yang sangat-sangat baik berkenaan tentang kesihatan mental dan juga berkenaan tentang isu berkaitan on-call pegawai. Doktor dan jururawat adalah antara golongan yang bekerja di Kementerian Kesihatan yang bertugas mengikut penggiliran shift. Mereka juga merupakan antara barisan hadapan sekiranya berlaku bencana dan krisis seperti pandemik COVID-19 yang memerlukan mereka bersiap siaga dan bertugas di luar dari masa bekerja biasa. Oleh yang demikian, bagi memastikan kesihatan mental mereka terjaga dan dapat melaksanakan tugas dengan efektif, beberapa inisiatif telah dilaksanakan oleh KKM seperti perkhidmatan kesihatan mental dan sokongan psikososial MHPSS di peringkat kebangsaan, negeri, daerah, hospital dan juga klinik kesihatan. Pasukan MHPSS akan turun ke lapangan bagi mengenal pasti petugas yang memerlukan bantuan awal psikologi ataupun PFA, Psychological First Aid. Yang kedua adalah melalui Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan. Bagi anggota kesihatan yang memerlukan bantuan sokongan emosi dan intervensi awal krisis kesihatan mental, mereka boleh menghubungi talian krisis kesihatan mental iaitu talian HIL 15555. Datuk Yang di-Pertua senang nak ingat 15555 yang dikendalikan oleh Pegawai Psychological Counselling KKM. Dan yang ketiga adalah melalui aplikasi MyMinda yang merupakan inisiatif terkini KKM. Semua pihak termasuk anggota kesihatan boleh melaksanakan saringan mental kendiri di samping mendapatkan informasi dan bahan psikopendidikan bersertakan akses talian bantuan sokongan psikososial. Dan yang terakhir adalah KKM juga melaksanakan program Kospen Wow ataupun Wellness of Workforce yang bertujuan untuk mempromosikan persekitaran kerja yang sihat dari aspek fizikal dan mental. Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah seperti saringan kesihatan mental, pengurusan emosi dan panduan menangani stres di tempat kerja serta pewujudan sudut minda sihat di tempat kerja. Selain daripada itu, sekiranya berdepan dengan bencana dan juga krisis, kita juga telah memperkenalkan sesi pre and post deployment di mana secara berkala akan diadakan bagi memastikan persediaan kesihatan mental petugas apabila bertugas di lapangan. Petugas akan dibekalkan dengan Mental Health Alert Card sebagai persediaan kesihatan mental apabila bertugas di lapangan kelab. Dan juga tim leader di setiap fasilitis KKM dinasihatkan untuk memastikan anggota mempunyai masa rehat yang cukup dan sewajarnya. Datuk Yang di-Pertua, berkenaan tentang soalan yang kedua, YB Senator, berkenaan tentang kadar allowance tugas atas panggilan on-call yang merupakan isu yang sangat hangat diperkatakan di sosial media. Buat ketika ini, kerajaan berpandangan bahawa kadar semasa yang diterima oleh pegawai masih lagi dikekalkan dan bersesuaian kerana pegawai perubatan turut menikmati allowance lain seperti bayaran insentif perkhidmatan kritikal, bayaran insentif pakar, allowance bertugas pegawai perubatan selepas waktu pejabat di klinik kesihatan dan jabatan kecemasan hospital, allowance locum serta allowance pembedahan elektif. Selaras dengan prinsip madani yang menitik berat kebajikan pekerja, kerajaan sedang melaksanakan kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA bagi menyemak semula gaji, insentif, allowance dan kemudahan anggota perkhidmatan awam termasuk pegawai di sektor kesihatan awam. Dengan adanya kajian sistem saraan perkhidmatan awam ini, saya berharap agar isu yang dibangkitkan dapat diselesaikan dengan baik daripada kerajaan madani. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ahli Yang Berhormat, selesailah sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR 31-2023 Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 menyambung semula perbahasan atas masalah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli Yang Berhormat, hari ini merupakan hari ketiga perbahasan bagi rang undang-undang Perbekalan 2024. Saya membuat ketetapan bahawa masa yang diberikan untuk berbahas adalah 30 minit bagi setiap ahli yang hendak berbahas. Sebelum itu saya nak buat roll call Wakil Kementerian daripada kanan sampai ke kiri.
Nak tengok kementerian mana yang hadir? Ya. Kesihatan. Sana. KDN. Okey. Ya. Kerja raya. Ekonomi. Kesihatan juga. Belakang. Pengangkutan. Sana. Pertanian. Sana. Kementerian mana? Ya. Perpaduan. Kementerian ni? Oh, bukan kementerian. Ya. Alam sekitar. Pendidikan tinggi. Mesti. Terima kasih. Saya bukan apa, saya hendak maklumkan pada ahli-ahli Dewan mana kementerian yang hadir supaya kerana ini adalah merupakan perbahasan bajet. Maknanya dia terbuka luas. Maknanya tiap-tiap kementerian kena ada sekurang-kurangnya seorang wakil dalam Dewan ini untuk memberikan semangat, motivasi kepada ahli-ahli kita untuk nak berbahas bahawa setiap perbahasan itu didengar dan akan dimasukkan dalam jawapan menteri nanti. Jadi dengan ini untuk meneruskan perbahasan, saya ingin menjemput YB Senator Tan Sri Datuk Seri Panglima Anifah bin Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk Seri Timbalan Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan untuk membahas belanjawan ini dan tahniah kepada Yang Berhormat Perdana Menteri atas pembentangan belanjawan madani yang kedua ini di Dewan Negara pada hari Rabu yang lalu. Belanjawan ini membentangkan rancangan kerajaan mengikut keutamaan dan matlamat kerangka ekonomi madani yang terbahagi kepada 3 tumpuan utama. Tumpuan-tumpuan utama itu ialah memastikan tata kelola baik demi ketengkasan perkhidmatan, penstrukturan semula ekonomi bagi melonjak pertumbuhan dan meningkatkan darjah hidup rakyat. Bagi memastikan kejayaan belanjawan ini, Kerajaan Perpaduan harus meneruskan usaha nation building dengan izin seperti yang diilhamkan oleh our founding fathers. Saya ingin mengingatkan walaupun Malaysia telah memperoleh kemajuan pesat dan menuju ke arah negara berpendapatan tinggi, terdapat kebimbangan serius bahawa manfaat pembangunan tidak dinikmati secara adil dan seksama selepas lebih daripada 60 tahun merdeka. Ini telah menyebabkan ketidakpuasan hati dalam kalangan rakyat, terutama di Sabah dan juga di Sarawak. Labuan pula yang kini menjadi wilayah persekutuan tidak dapat dibandingkan dengan standard dan taraf hidup rakyat di wilayah persekutuan Putrajaya dan juga Kuala Lumpur. Saya memahami bahawa kerajaan sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran kompleks yang berbeza daripada cabaran masa lalu dari dalam dan luar negara. Cabaran ini berpunca daripada pemulihan wabak COVID-19, cabaran geopolitik, perubahan iklim, gangguan teknologi, fragmentasi ekonomi serantau dan perubahan demografi. Justru untuk mencapai hasrat belanjawan ini, kita memerlukan pemahaman, kerjasama dan keterbukaan yang lebih besar untuk mencapai matlamat nation building. Datuk Seri Yang di-Pertua, apabila kita bercakap tentang nation building dengan izin, kita tidak boleh lari dari isu Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Oleh itu, saya menyambut baik bahawa Perjanjian Malaysia 1963 juga diberi perhatian yang serius dalam belanjawan ini. Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan ringgit Malaysia 300 juta pemberian khas yang telah diberikan kepada Sabah dan diwartakan pada 24 November yang lalu. Bayaran ini adalah bayaran interim yang masih belum mencapai 40% daripada hasil yang diterima oleh Kerajaan Persekutuan di Sabah
seperti yang termaktub dalam perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, saya berharap agar Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan dapat mencari jalan agar pembayaran itu selaras dengan Perlembagaan Persekutuan kerana isu ini sudah berlarutan sekian lama. Datuk Sri Yang Ketua agak kurang kenal dengan Datuk Sri. Datuk Sri Yang Ketua, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada beberapa isu berserta cadangan untuk menangani isu-isu ini. Tahap pengangguran graduan di Sabah masih lagi tinggi, iaitu 7.5% pada suku pertama tahun ini dan akan lebih tinggi lagi di masa yang akan datang. Oleh itu, saya menyambut baik cadangan penurunan kuasa berkaitan pendidikan kepada Kerajaan Negeri Sabah untuk memastikan hala tuju pendidikan selaras dengan keperluan negeri untuk menangani masalah pengangguran. Saya menyuruh kepada Kerajaan Persekutuan agar memberikan peruntukan kewangan yang sama kepada institusi pendidikan milik Sabah seperti University College Sabah Foundation agar ia seiring dengan institusi milik Kerajaan Persekutuan yang lain seperti UiTM dan UNIKL. Datuk Seri Yang Ketua, Malaysia terus menjadi destinasi pilihan bagi pelabur asing. Pada separuh pertama tahun 2023, Malaysia berjaya mendapatkan pelaburan bernilai ringgit Malaysia 132.6 bilion. Di bawah rancangan New Industrial Master Plan 2030 dengan izin, Sabah telah dikenal pasti sebagai lokasi untuk kluster perindustrian hiliran dan tenaga boleh diperbarui. Bagi memastikan pelaksanaan inisiatif ini dengan jayanya, kita memerlukan bekalan tenaga tanpa gangguan. Oleh itu, saya mengalu-alukan penurunan kuasa pengawal salian bekalan elektrik daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri yang akan berkuat kuasa pada 3 Januari 2024. Walaupun kuasa pengawal salian akan diturunkan kepada Kerajaan Negeri, Kerajaan Persekutuan harus membantu Kerajaan Negeri dalam memperkukuhkan industri bekalan elektrik di Sabah. Subsidi perlu diberi kepada Sabah Electricity Sdn Bhd sehingga plan transformasi SASB berjaya dilaksanakan dalam tempoh 7 tahun, iaitu menjelang tahun 2030. Bagi memastikan kestabilan dan pengurangan penggunaan gangguan bekalan elektrik di Sabah, terutama di kawasan Pantai Timur, Kerajaan Persekutuan harus melaksanakan penjanaan tenaga solar hybrid serta membina rangkaian grid di selatan Sabah. Saya ingin mencadangkan bahawa semua fungsi berkaitan dengan kelulusan, perolehan, penyediaan dan pembangunan sistem penjanaan tenaga termasuk tenaga boleh diperbarui diberikan kepada Suruhanjaya Tenaga Sabah. Datuk Seri Yang Ketua, Sabah dan Labuan bersama-sama terletak di lokasi geografi yang strategik, dikelilingi oleh lautan luas seluas 37,300 km persegi dan pelantar benua meliputi kawasan seluas 116,800 km persegi serta pesisir pantai sepanjang 2,383 km. Bagi mendapatkan manfaat dan kelebihan ini, Kerajaan Negeri Sabah melalui rancangan Hala Tuju Sabah Maju Jaya telah menjadikan ekonomi biru sebagai fokus baru. Ekonomi biru merujuk kepada sustainable benefits dengan izin yang diperoleh dari sumber marin. Baik, bertemu kembali langsung dari Parlimen dan kita terus melihat kepada jawapan yang kita terima khususnya soalan nombor pertama berkenaan dengan
reformasi institusi yang menyebut berkenaan soalan ini ditanyakan kepada Perdana Menteri berkenaan dengan apakah konsep reformasi institusi, dan soalan ini telah dijawab oleh Menteri Perundangan dan juga Reformasi Institusi Yang Berhormat Pengerang. Dan jawapan yang kita terima berkenaan jawapan daripada soalan ini adalah bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri ke-10, Kerajaan Perpaduan telah melakukan langkah penambahbaikan yang termasuklah melalui pindaan kepada perundangan sedia ada. Antara yang disebut di sini berkenaan dengan aspek sistem keadilan jenayah negara, Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatori Akta 846, juga disebut Akta 847 berkenaan dengan semakan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat bidang kuasa sementara Mahkamah Persekutuan 2023. Juga disebut selaras dengan peluang kedua, kerajaan telah pun meminda Akta Insolvensi 1967, Akta 360, dan juga berkenaan dengan laporan Ketua Audit Negara 2021 siri 2 juga dibentangkan di Parlimen buat julung kalinya, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi komitmen akan dilakukan setiap tahun bagi audit negara ini. Dan untuk hari ini juga di Dewan Negara akan diteruskan rang undang-undang perbekalan 2024 bagi bacaan kali yang kedua, termasuklah beberapa rang undang-undang lain, antaranya RUU Keuangan nombor 2 2023, RUU Syarikat Pindaan 2023, Menteri yang bertanggungjawab iaitu Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Kos Sara Hidup, rang undang-undang Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Pindaan 2023, rang undang-undang Makanan, Kecekapan dan Konservasi Tenaga, semuanya adalah bacaan kali yang kedua. Baik saudara, kita tangguhkan saluran TV1 ketika ini dan akan diteruskan di saluran berita RTM, dan juga boleh stream secara langsung melalui pautan yang kami sediakan kepada anda, dan boleh muat turun RTM Klik di telefon pintar anda untuk tontonan yang lebih komprehensif. Dan esok insya-Allah kita akan berjumpa lagi untuk persidangan Dewan Negara, dan kita akan bawa terus perkembangan dari semasa ke semasa hanya di berita RTM. Sekian saja dari saya, Khairul Hafiz Yunus, dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan jumpa lagi.